Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan masuk dekat subtopik 2.4 iaitu tentang reka bentuk elektronik. So, hari ini awak akan dapat membina lita simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. So, hari ini kita dah start membina lita ya, menggunakan perisian khas. So, apakah itu lita simulasi? Okey, lita simulasi ini adalah lita yang menyerupai lita yang sebenar. Sebelum kita hands on benda tu dekat board kita kat tepi ni antara Arduino Uno ataupun magnet code ni, kita akan buat simulasi dahulu. So dia adalah berada di dalam aplikasi lah. So apakah tujuan simulasi ini dilakukan? So simulasi ini dilakukan untuk kita tengok adakah sistem yang dibina itu beroperasi dan berfungsi sebelum kita bangunkan sistem yang sebenar untuk mengurangkan masalah kerosakan. Okey. Ada 5 langkah dalam pembinaan lita simulasi, iaitu yang pertama adalah pengenalan perisian pemprosesan pengatur cara secara teks. So, cikgu akan bagi pengenalan terlebih dahulu. Kemudian kita akan tengok kepada fungsi asas arahan atur cara dalam membina simulasi blok. Yang ketiga, kita akan ada pembinaan simulasi asas menggunakan blok. Yang keempat, merancang pengatur caraan untuk menghasilkan simulasi blok. Hari ini kita akan buat diod pemancar cahaya berkelip. Okey. Yang kelima adalah langkah untuk kita paparkan simulasi blok cahaya berkelip tersebut. So, kita akan go through langkah yang pertama. So, langkah yang pertama, benda ni tak payah guna laptop, Mam. Macam cikgu tunjuk dekat awak, cikgu guna laptop. So, awak sendiri boleh download aplikasi ini, okey? So, yang pertama, pengenalan perisian pemprosesan pengatur cara secara teks. So, kita pergi download dahulu magnet code M10 ni dekat dalam Google Play Store. So, pergi dekat Google Play Store awak tu, awak cari magnet code M10, awak pergi install dan dia akan keluar paparan seperti inilah dekat dalam phone awak. Okay, so bila dah ada dekat dalam phone awak, awak guna create an account dekat sini. Create an account ni untuk awak masuk menggunakan Facebook account ataupun Google account awak. So, dia hanya menggunakan plan data tu tak banyak lah, tak guna internet. Bila dah masuk tu dah tak payah pakai internet. Dia nak login tu je dia pakai internet. So, bila nak buat dalam tu semua, save apa semua tak pakai internet dah. So, akhir sekali ini adalah paparan dalam aplikasi magnet code awak. Senang kan? Awak hanya download, install, ada dekat dalam handphone awak. Macam kita download apps lain. Macam tu lah. Okay. M10 sebelum ni M5. Iaitu magnet code 5 lah. Tapi kita tiap-tiap tahun ada upgrade. So macam tahun lepas, cikgu punya M9. Tahun ni cikgu tengok, oh dah M10. So ni adalah yang terbaru lah. Okay. Login guna akaun Google ataupun Facebook. Kemudian dah masuk dalam paparan putih ni lah. Okay. So, yang kedua ialah kita akan pergi kepada fungsi asas arahan atur cara dalam membina simulasi blok. So, dekat sini kita akan kenal pastilah fungsi asas dia. Apakah yang ada dekat dalam tersebut. So, dekat sini, dekat tepi ni ada simbol tambah tau. Bila awak klik simbol tambah ni, dia akan keluarkan paparan arahan macam ni dekat awak punya skrin ni lah. So dekat sini kumpulan yang kita pakai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antara 6 ni kita hanya pakai decision, graphic design dengan others sebagai asas pembelajaran kita lah. Okay, so dekat decisions ni akan ada arahan atur cara and if dengan if button A1 press. And if tu maksudnya untuk kita tamatkan sesuatu arahan sebab dia ada if. Okay, kalau if button A1 press, decision ni adalah arahan yang akan berlaku lah, kita tetapkan arahan apa yang kita nak lakukan dekat simulasi tersebut. So kalau button A1 is press ni, dia akan mengesan sama ada button tertentu ditekan. So dekat sini button A1, so button A1 lah nanti yang akan ditekan. Kemudian kita ada button A1 show on. Button A1 show ni adalah untuk kita paparkan nanti dekat atas skrin. Dia ada banyak dalam button A1 ni, boleh tukar A1, B1, B2, C1, banyak lah boleh pilih. Okay.
Kemudian button A1 show text ni kita boleh padam atau simpan perkataan yang baru, sama ada kita nak letak ayat yang baru ataupun diode pemancar cahaya ke, kita boleh tukar dekat sini. Okey. Kemudian button A1 update ni yang sama juga berada di dalam graphic design ni adalah untuk paparkan kandungan memori button A1 ni lah. Kemudian dekat others ni hanya ada 3 ni sahaja, iaitu go to equal to 1, yang mana dia akan pergi balik ke barisan arahan atau cara untuk kita ulang balik. Okay. Dia ni letak pada akhir sekali lah supaya untuk melengkapkan pengaturcaraan ni. Kalau guna C++, pengaturcaraan dia terakhir lain. Kalau ni adalah magnet code, dia lain lah. Kemudian kita ada timer. Timer ni adalah kita nak tentukan berapa lama masa yang diambil untuk buat sesuatu pengaturcaraan tu lah. Sama ada 1 second ke, 2 second ke, selalunya digunakan second lah. Minit saat. Dan kita ada note dekat sini. Note ini adalah kita nak tulis catatan pengaturcaraan yang dibina. So ini adalah contoh aplikasi dekat dalam tu cikgu tunjuk. So ini adalah depan dia. Awak klik tambah, awak akan nampak 6 pengaturcaraan ni. Kita akan klik yang pertama dekat decisions. Decisions ni ada banyak arahan. Ini adalah contoh-contoh arahan yang ada untuk kita tentukan decision yang kita nak buat. Kemudian kat graphic designs ni ada button, nampak ada background, ada button, LCD dan sebagainya lah. Sangat banyak, dan others hanya ada 3, iaitu photo, timer dan juga note. Okay. Ini adalah command tadi lepas kita klik tambah. Okay. Okay, kemudian yang ketiga, pembinaan simulasi asas menggunakan blok. So, kita akan pergi tengok beberapa syarat yang perlu kita patuhi sebelum kita buat sesuatu simulasi menggunakan blok. Okay, ini adalah contoh simulasi asas yang menggunakan blok. Contohnya node. Node ni adalah tujuan dia untuk kita tulis catatan pengaturcaraan yang kita nak bina. Sama ada kita nak paparkan blok simulasi dan sebagainya lah. Kalau button A1 show text, button A1 update ni adalah untuk kita paparkan blok dan perkataan pada simulasi yang digunakan. So, cikgu akan tunjuklah. Okay, kita klik tambah. Kita akan pergi dekat others. Dekat others ni adalah note. Kita klik pada note. Note ini kita boleh tulislah apa sahaja yang kita nak paparkan dekat simulasi. Okay, kalau dekat graphic designs ni kita ada button A1 show ni. Kemudian kita ada button A1 show text ni dekat bawah dia. Kemudian kita ada juga button A1 update. Button A1 update dekat bawah sikit. Cikgu tunjuk. Okay, update ni. Tiga-tiga ni adalah untuk kita paparkan blok dan perkataan pada simulasi lah. Okay. Kemudian note adalah sama macam tadi, dan kalau if button A1 press ni adalah decisions lah. Kita nak kesan sama ada butang tersebut ditekan ataupun tidak. Dan kemudian kita ada end if kat sini adalah pengakhiran yang wajib kita letak untuk kita tamatkan sebarang arahan. Sebab dia if. Dan kita ada go to equal to 1 untuk lengkapkan pengaturcaraan yang menghantar balik decision tadi ke baris yang pertama. Okay. Ini adalah 11 baris. So, goto ni akan berada di bawah sekali untuk kita lengkapkan aturcara ni untuk hantar balik isyarat dekat yang pertama. So, dia akan boleh looping lah dekat situ, atau kita panggil dia boleh looping. Bahasa Melayu dia adalah dia boleh repeat benda tu berulang-ulang kali kalau kita klik benda tu. Okay. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat, kita akan merancang pengaturcaraan untuk menghasilkan simulasi blok diode pemancar cahaya yang berkelip. So, ini adalah contoh aturcara yang telah dirancang lah dalam menghasilkan simulasi blok diode pemancar cahaya berkelip. So, dekat sini dia dah susun ada 16 baris. Jangan gatal-gatal tukar-tukar baris ni. Nanti memang akan ada, dia jadi, mungkin tak jadi macam tu. Okay. So dekat sini kita ada letak yang pertama, baris yang pertama, nota ni untuk paparkan blok simulasi. Kita ada A1 ni kita letak untuk switch tekan tutup. Untuk C1 ni adalah diode pemancar cahaya. So button A1 show text tu, dia akan keluar teks dekat paparan nanti, switch tekan tutup. So dia akan update lah.
Kemudian dekat button C1 show text ni, dekat paparan nanti dia akan keluar diode pemancar cahaya. So ini adalah pengatur caraan dia, iaitu kita kalau ni if button A1 press ni, kalau ni bahasa Melayu dia, kalau butang A1 ni ditekan, butang C ni akan bernyala. Kalau kita tekan switch tekan tutup ni, lampu akan bernyala. Masa dia menyala hanya 1 saat. Kalau butang C ni tidak ditekan, dia akan bila dia off, dia tidak bernyala lah. Kemudian dia akan repeat ni sehinggalah lebam. Sebab tu ada and if dengan goto ni kena berada di bawah lah. Dia melengkapkan pengatur caraan ini. So kita akan masukkan pengatur caraan ini ke dalam simulasi. Cikgu akan, langkah yang kelima ya, kita akan paparkan simulasi ini, diode pemancar cahaya ni lah. Okay, so langkah yang pertama, kita klik pada tambah ni nanti. Tambah ni kita klik, kita tekan others untuk dapatkan note. Okay, note. Kemudian klik belah kanan ada tanda tik ni. Untuk command edit ni maksudnya dia dah ada dekat awak punya home ni lah. Kita klik lama-lama dekat note, kita akan nampak edit selected command ni kan. Kita boleh edit note apa dia, memaparkan blok simulasi. Boleh tulis kat situ. Okay. Kemudian update. Kita itu baris yang pertama dah siap. Sekarang baris yang kedua, ambil button A1 show on. So pergi graphic design, ambil button A1 show on. Di sini. Button A1 show on. Okay. Klik, tambah, command dah edit, dia dah ada dekat home awak. Okay, kemudian kita nak letak button C1 show on. Kita ambil lagi sekali button A1 show on ni. Kita boleh tukar dia. Okay, kita boleh tukar A1 ni kepada C1. Klik, right click, tambah ni, tambah. Dah edit, dah command dah edit tu. Kemudian klik lama-lama, keluar graphic item ni, kita tukar kepada C1. C1 dekat bahagian bawah tu dan C1 tu kemudian update. Dia on, update. Okey, baris ketiga. Kemudian baris yang keempat, pergi cari dekat graphic design tadi, button A1 show text. Kita akan tukar text itu kepada switch tekan tutup. Button A1 show text ni Okey, klik right click. Kemudian pergi tekan lama-lama sikit, tekan edit, enter new value ni, tekan kita punya teks kita lah. Kita tulis kat situ, switch, tekan, tutup. Kita tekan switch, tekan, tutup. Okay, switch, tekan, tutup. Boleh boleh ikut Okay, kemudian kita pergi yang kelima, button A1 update. Cari button A1 update. Klik tambah, klik graphic design. Kemudian cari button A1 update. Ni, dah jumpa. Klik. So, dah keluar command ended ni, maksudnya dia dah adalah dekat kita punya home ni. Kemudian langkah yang keenam, pergi lagi sekali dekat decisions, ambil button A1 show text ni. Klik tambah. Klik tambah. Kemudian kita boleh tukar A1 ni kepada C1. Boleh tukar kepada C1. Teks tu kita tukar kat situ, diode pemancar cahaya. Diode pemancar cahaya. Okey, update. Dah ada baris yang ke-6. Baris yang ke-7, button C1 update. Okey, pergi kat tambah, graphic design, button C1 update. Cari button A1 update tadilah. Kita tukar kepada C1. Okey, button A1 ni tukar kepada C1. C1 update. Okey. Langkah yang ke-8, tambah note. Tambah note. Kita nak letak note dekat situ, letak note, klik tambah edit, command edit, and then kita klik lama-lama, type dekat situ note pengatur caraan blok berkelip. Pengatur caraan blok berkelip. Okey. Blok berkelip dan kita update. Dah siap langkah 8. Pergi langkah yang ke-9. Kita pergi tambah, ambil grafik ambil kat decisions. Decisions dekat decision. Ambil if button A1 press. If button A1 press tu, klik
tambah command edit dekat home kita. Dah ada kat situ. Langkah 9. Pergi ke langkah yang ke-10. Button C1 show on. Button C1 show on. Berada di graphic design. Ambil button A1 show on. Ni. Show on Okay. Tambah. A1 ni kita tukar kepada C1. C1. Okey, sebenarnya benda ni kita boleh copy paste. Kita klik kat tambah ni, sebenarnya kita boleh copy. Tapi cikgu nak tunjuk dekat awak lah. Nanti awak pening pula. So, kita pergi dekat timer pula. Tambah. Kemudian, ambil lagi satu kali untuk baris ke-12. Button C1 show off. Pergi ambil balik button A1 show on tu. Kita boleh tukar A1 tu kepada off dan juga C1. So kita klik lama-lama, cari button C1, tekan off, off, value dia off. Okay, kemudian ambil balik timer, tambah timer dekat others ni kan, command edit. Okay, langkah ke-14, ambil goto equal to 10 cikgu kat sini cikgu ada silap sikit tapi cikgu dah betulkan. Ambil goto, klik tambah, command dah edit. Command dah edit kat situ. So, kemudian kita pergi kepada mana tadi? Sekejap je. Kita tengok mana tadi. Button A1 edit. Button A1 edit tadi kan. Ada goto tadi. Goto tadi. Ni goto. Kemudian kita pergi kepada tukar goto tu kepada 10 ya. Kemudian tambah and if dan juga goto 1. Okey. Dekat goto 10 tu nanti baris yang ke-14 ni kita tukar kepada 10. Okey. Cikgu tukar kat situ 10. Klik lama-lama ya. Klik lama-lama baru boleh tekan untuk update. Okey. Kemudian jangan lupa langkah yang ke-16 iaitu goto equal to 1. Okey. Kemudian akhir sekali kita dah siap 16 baris ni. Kita check betul. Klik dekat 3 titik ni. Kita akan runkan dia. Nampak? Switch tekan tutup. Bila switch tekan, diode pemancar akan hidup. Tekan, dia akan hidup dan dia akan tutup. Nampak? Tekan, on, off. Bila tekan on, bila klik off. Timer dia 1 second je lah dia berlaku. Nampak okay. So, sebagai rumusan untuk uji minda, awak boleh bina sebuah litar simulasi dengan menggunakan 1 switch dan 2 biji diode pemancar cahaya berkelip. So dekat sini apakah tambahan dia? Dekat sini tambahan dia adalah di sini iaitu cikgu letak diode pemancar cahaya sebagai C2 dan juga C2 update. Serta cikgu tambah button C2 di sini dan juga button C2 dekat sini. 4 sini sahaja untuk bagikan diode pemancar cahaya tadi berkelip. Okey. So dekat sini kita akan tengok apakah hasil dia. Ini adalah 20 baris paparan litar simulasi yang kita dah rancang ni. Awak boleh try and error untuk masukkan dia. Try and error. Kemudian pergi dekat cikgu dah siap semua 20 baris ni. Cikgu akan klik run nanti. Dan kita akan tengoklah apakah yang akan berlaku dekat kita punya litar ni. Okay, nampak cikgu tambah 4 ni saja untuk bagikan 2 biji diode tadi berkelip serentak. Cikgu klik run. Bila cikgu klik twist tekan tutup, 2 diode pemancar ni akan on dan off serentak. Tekan on dan off serentak. Macam itulah. Lebih kurang. Okay. So, selamat mencuba. Dan sebagai rumusan, hari ini kita dah belajar membina lintas simulasi menggunakan perisian yang dipanggil sebagai magnet code M10. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye!